Mid gila, Pak Mid gila. Begitulah kata-kata yang aku dan kawan-kawan dengar sewaktu kecil dahulu. Kata-kata yang dilafazkan oleh beberapa orang kampung terhadap Pak Mid. Dan pada waktu itu aku anggap macam main-main sahaja. Tetapi sekarang Pak Mid tidak gila. Yang aku tengok semacam hendak gila ialah Tuk Nyan. Dia sudah tua. Sebab waktu aku kecil, dia pun sudah berumur orangnya. Sementara Pak Mid masih muda. Kini, Pak Mid hidup senang lenang dengan rumah besar di samping anak dan isteri sentiasa bersama-sama dengannya. Sewaktu kecil, aku tinggal sekampung dengan keluarga Pak Mid dan Tuk Nyan. Ada 8 keluarga lain yang bermukim di kawasan itu. Ketika itu, aku sudah bersekolah dalam darjah 6. Kampung kami bersempadan dengan sungai di satu bahagian dan bohor bertanah rang di satu bahagian. Di atas tanah rang ini cuma ditumbuhi belukar. Selainnya ialah sawah yang terbentang luas. Pendek kata, kampung kami hampir terdedah kepada angin kerana tidak banyak pokok besar di sekelilingnya. Lebih-lebih lagi rumah Pak Mid yang terletak di tepi sungai dan di pinggir sawah pusaka ayahnya. Aku masih ingat, dengan tulang 4 keratnya, Pak Mid memukar tanah rang itu. Ditebang-tebas sebahagian belukar. Dibuatnya parit-parit yang menghala ke sungai. Ditinggikan lagi tanah di bohor yang rang itu. Tiba musim hujan, Pak Mid mula pula menanam anak-anak pokok di situ. Di samping itu, Pak Mid tetap menguruskan tanah sawahnya seperti orang lain juga. Tuk Nyan dan beberapa orang kampung mula bertanya itu dan ini tentang pokok yang Pak Mid tanam itu. Apabila mereka dapati bukan pokok buah-buahan, itulah mulanya mereka mengatakan Pak Mid sudah gila. Kata mereka, kalau tanam pokok mempelang, pokok nangka atau pokok cempedak, boleh juga mendatangkan hasil. Ini pokok hutan yang Pak Mid sibuk tanam. Namun, Pak Mid kelihatan seperti tidak kisah dengan kata-kata itu. Pak Mid seperti tidak puas hati dengan kawasan tanah rang yang telah diusahakan dengan pokok-pokok hutan itu. Sekarang, diusahakan pula sebahagian tanah di tepi rumahnya dengan pokok-pokok hutan juga. Sementara pokok-pokok yang sedia ada di tebing sungai dijaga dengan baik, kerana di situ ada hasilnya juga, seperti pucuk putar air, pohon cemumar dan beluntas yang boleh dijadikan sebagai ulam. Sementara di sungai itu juga dapat memberinya sumber protein seperti ikan dan siput. Sementara itu, Tuk Nyan dan juga keluargaku tetap dengan cara tradisi, yaitu dengan menanam padi dan sedikit-sedikit bercucuk tanam sayur-sayuran. Tanah bohor yang rang di sebahagian besar kawasan kami tiada siapa pun usahakan. Kata mereka tanah itu tidak subur. Buat apa buang masa diusahakan? Beberapa tahun kemudian, tanah bohor yang rang di kawasan Pak Mid kian menghijau dengan pokok-pokok hutan yang ditanam. Belukar yang sengaja tidak ditebas semakin tebal. Masakan orang lain tidak memandang ganjil terhadap Pak Mid kerana orang lain hanya meninggalkan belukar sebagai belukar, sementara Pak Mid menyuburkannya pula. Aku, anak-anak Pak Mid dan kanak-kanak lain di kampung terpencil ini mula bermain di bawah rendangan dahan-dahan dan sekali-sekala meredah belukar yang semakin tebal. Sehingga aku bersekolah menengah rendah, Pak Mid masih meneruskan usahanya menanam pokok-pokok hutan. Ada orang kata itu hobi Pak Mid, tetapi kerap juga aku dengar orang lain menyebut Pak Mid gila menanam pokok. Kesian aku mendengarnya. Aku melihat Pak Mid sebagai seorang yang tekun, rajin, dan punya disiplin tersendiri. Dia tidak banyak cakap. Sungguh pun dia tahu ramai yang memerlinya dengan gelaran tidak baik itu, dia tetap tersenyum dan mesra apabila berbicara dengan mereka. Sehingga satu ketika, pembangunan luar bandar dilaksanakan di seluruh negara. Kampung kami tidak terkecuali. Patut pun pegawai itu dan ini kerap ke kampung kami. Akhirnya, datanglah pasukan juru ukur menentukan kawasan mana yang hendak dijadikan jalan dan bahagian mana yang hendak didirikan surau. Macam mana, Mid? Tanah kau tu? Kerajaan ambil kah? Begitulah nampaknya Tunya. Kata mereka tanah di hulu tu hendak diambil semua. Bendang tu pun diambil. Tanah aku tak kena. Sebab kata mereka, jalannya akan disambung dari jalan besar untuk ke kampung di hulu sana. Tanah aku di sebelah hilir.
Nasib baik jugalah. Jadi, sia-sia sajalah kamu menanam pokok-pokok hutan itu. Saya rasa tidak, Tok Nyan. Mengapa? Sebab tanah itu ada geran. Tentu dibayar seperti tanah-tanah lain juga. Terkejut Tok Nyan mendengarnya. Selama ini dia menyangka tanah rang yang ditanami pokok hutan itu tanah kerajaan. Dan yang paling mengecewakan Tok Nyan adalah apabila mendengar ganjaran yang diperoleh Pak Mit itu cukup lumayan. Apa Tuk Penghulu? Tanah hutan lebih mahal daripada tanah bendang? Begitulah, Pak Nyan. Pokok-pokok yang ditanam oleh Encik Hamid itu ada nilai pasaran. Pokok jati. Baru sebesar paha pun dah mahal? Ya, Pak Nyan. Kerajaan menilainya pada harga matang. Sungguh pun pokok-pokok itu belum cukup matang. Usahanya juga diambil kira. Sebab itu nilai tanahnya mahal. Dan dengan uang pampasan itu, Pak Mit dapat mendirikan sebuah rumah yang lebih sempurna, lengkap dengan bekalan elektrik, air paip, dan telefon. Namun, hutan buatan Pak Mit dan belukar yang disuburkan itu tetap menjadi tempat aku dan anak-anaknya, juga beberapa teman yang lain menjelajah setiap kali kami ada peluang bersama-sama. Banyak yang kami belajar daripada alam semula jadi yang terhad itu. Aku sendiri cukup berminat dengan kehidupan dalam hutan. Sementara Zul, anak sulung Pak Mit, begitu senang dengan tumbuh-tumbuhan. Manakala adik Zul yang bernama Fitri amat cekap membilang itu, ini di dalam hutan itu. Dia cukup berminat dalam bidang matematik. Selain menyediakan tempat berlindung yang sederhana dengan wang pampasan itu, Pak Mit juga menggunakannya untuk membiayai persekolahan anak-anaknya. Bukan setakat itu, dengan terdirinya surau di kampung kami, Pak Mit menyumbangkan sedikit daripada habuan pampasan yang diterima. Dia membelikan 50 helai kain sejadah untuk surau. Mulia sungguh hati Pak Mit yang selama ini dipandang ganjil oleh beberapa orang di kampungku. Bagi Pak Mit, usaha dan doa kepada Allah adalah penting jika mahu berjaya dalam apa-apa jua yang diciptakan. Dia tidak mudah melata dengan perli dan sindiran orang lain. Dia terus bersyukur kehadrat ilahi kerana dia sudah berjaya. Demikian juga dengan anak-anaknya. Zul sudah lulus ijazah tentang perhutanan, sementara Fitri sedang menuntut dalam bidang perakaunan. Dan aku juga bernasib baik. Sekarang aku sedang belajar dalam tahun 1 bidang kegemaranku, yakni bidang zoologi. Itu pun menjadi tanda tanya kepada Tok Nyan yang sentiasa tidak puas hati dengan sesuatu yang difikirkan ganjil. Apa nak sebut pun aku tak tahu. Zoologi, Pak Nyan. Maksudnya kajian tentang haiwan. Oh, nak jadi doktor haiwan lah tu. Bukan. Sekadar mengetahui tentang kehidupan, tabiat, bentuknya antara lain, Pak Nyan. Apa bendanya? Cuba kamu terangkan lagi. Begitulah perbualan Tok Nyan dan ayahku dulu. Ayahku juga tidak ketinggalan. Dia dipilih menjadi setiausaha lembaga masjid. Sementara anak-anak muda juga dilantik menganggotai lembaga masjid. Dan pada hari ini, aku melihat kampungku cukup aman, maju dan bersepadu penduduknya. Tidak lagi kedengaran panggilan-panggilan menghina dalam kalangan masyarakatnya. Yang ada ialah perpaduan. Berat hatiku hendak meninggalkan kampung halamanku apabila aku lulus nanti. Namun, itulah hakikat.